dia datang daripada pencipta manusia, maka dia amat sesuai dengan fitrah manusia di setiap tempat dan zaman. Tonggak utama ajaran Islam ialah terletak pada Islam, iman dan ihsan, sebagaimana terkandung dalam hadis yang menceritakan perihal ketiga-tiga elemen ini. Sebagaimana terkandung dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahawa Islam itu ialah kamu bersaksi, yakni bersyahadah bahawa tiada ilah, ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu merupakan Rasulullah, dan hendaklah kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terikat pada ungkapan lisan dan tuturan kata semata-mata. Iman juga bukanlah sesuatu yang diukur pada zahir, penampilan dan sebagainya. Akan tetapi iman itu menuntut kita untuk menyemai kepercayaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah yang berhak disembah. Pada waktu yang sama, keyakinan ini diterjemahkan melalui pengakuan lisan yang disempurnakan dengan kepatuhan manusia amal dan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya, tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam era kemajuan dan kemodernan dunia hari ini, kita turut tidak terlepas dengan isu pengabaian soal agama yang berhubung kait dengan nilai keimanan. Ini sudah tiba masanya kita memainkan peranan penting dalam memastikan ajaran Islam, kemantapan akidah dan sifat ihsan menjadi agenda utama dalam memimpin dan memandu kita ke jalan yang selamat. Sesungguhnya orang yang beriman akan mencetuskan sifat hambaan yang tulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan segala amalan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bahkan lidah dan hati mereka tidak putus mengingat dan menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemunculnya timbul rasa kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup mentaati segala perintahnya dan berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap muslim bukan sahaja dituntut untuk berihsan dalam urusan kehidupan seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan dalam urusan muamalah, kekeluargaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan politik, konsep ihsan menjurus kepada dua matlamat utama, iaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam menjalankan hak sesama makhluk. Pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang yang melakukan kebaikan itu melihat Allah Subhanahu wa taala dan dalam hatinya meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka." Yang maksud, hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Kedua,
Islam ihsan dalam menjalankan hak sesama makhluk adalah dengan menjalankan hak-hak mereka. Antaranya berbuat baik kepada mereka yang paling hampir, yaitu ibu bapa kita. Hal ini selari sebagaimana yang dinyatakan dalam suratul Isra ayat 23 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Selain daripada ibu bapa, kita juga dituntut untuk berlaku ihsan atau berbuat baik kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin serta jiran tetangga. Amalan berbuat baik dan ihsan pada warga emas, sama ada dengan ibu bapa sendiri ataupun orang lain secara tidak langsung, melahirkan masyarakat yang penyayang, harmoni dan diberkati sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud yang sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Suratul Nisa ayat 36. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersama dengan Hari Warga Emas pada 1 Oktober 2021, Khatib ingin mengajak para jamaah dan umat Islam sekalian, marilah kita menanam tekad dan keazaman untuk menjadikan individu dan masyarakat yang sentiasa berusaha istiqamah memelihara ajaran Islam, mengukuhkan keimanan dan berlaku ihsan terhadap ibu bapa dengan sering bertanya khabar dan mendoakannya, serta berlaku ihsan terhadap golongan warga emas dengan sentiasa menghormati dan membantu sama ada mereka yang mempunyai pertalian hubungan atau tidak. Semoga dengan ini mampu mendidik kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, seterusnya memperkukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, antara intipati yang boleh diambil pengajaran bersama, pertama, Islam, iman dan ihsan merupakan 3 elemen yang menjadi asas kepada kesempurnaan Islam. Kedua, ketekunan menunaikan ajaran Islam akan mengukuhkan tahap keimanan seseorang Muslim dan seterusnya akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, setiap umat Islam mesti berpegang teguh dengan ajaran Islam dan memelihara iman mereka di samping berlaku ihsan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ihsan sesama makhluk. Ayat yang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Maksudnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, curahlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.